Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur atas nikmat yang Tuhan duk bagi kat kita tak terhingga. Nikmat boleh duduk dalam kuliah ni satu nikmat yang besar. Kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita menunggu Dev terhormat ambil tempat. Jangan ke mana-mana, masih lagi rancangan yang sama secara langsung. Coba. An Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala, seorang sahabat Nabi nama dia Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Dia salah seorang sahabat Nabi. Bila Nabi sampai di Madinah, terketak-ketak dia mau Nabi mai rumah dia. Dia mau, yang kata Nabi, dia nampak Nabi ni, dia tahu kata Nabi ni rahmatan lil alamin. Nabi ni penyelamat bagi seluruh alam. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Waqid Al-Laisi punya ikhtiar berkali-kali untuk jemput Nabi mai. Dia pesan dekat sahabat, dia kata, ya wahai sahabat aku, kalau hampa tengok Nabi ada sikit masa lapang, jemputlah mai kat rumah aku. Aku nak ambil seekor kalde, aku nak sembelih. Kalde kesukaan dia nak sembelih bagi kat Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok dia sungguh-sungguh nak jemput Nabi, Nabi pun bersedialah nak pergi kat dia, pergi rumah dia. Bila Nabi dalam perjalanan nak pergi di rumah Abi Waqid Al-Laisi, tiba-tiba sahabat Nabi tegur kat dia, dengar kata hang nak hidang dekat Nabi daging kalde. Daging kalde Nabi tak makan. Ada riwayat mengatakan dia tak sempat untuk nak sembelih. Ada riwayat mengatakan dia dah sembelih dah, nak hidang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting cerita nak bagi tahu, dia ni terlalu ra'i, terutamanya yang dikatakan sahabatul salih. Kita dalam hidup kita ni, kita kena ada orang baik-baik sama kita. Sahabatul salih, sahabat yang soleh-soleh baik-baik ni kena ada. Kita sayang orang soleh, kita sayang orang baik-baik, kena ada. Wa alhiqna bis-salihin, Quran kata. Esok ni mati, lain yang terakhir sekali. Amalan kita tak boleh tolong, adik-beradik tak boleh tolong, siapa tak boleh tolong. Last sekali Tuhan katanya, ada orang soleh yang jadi baik kawan hang. Ada orang soleh yang hang sayang dekat dia. Ada hang pernah khidmat dekat orang baik-baik ni semua ni. Faham tak tu? Sahabatul soleh kena ada. Dalam banyak kawan kita, macam mana pun kawan, kena ada kawan baik-baik ni, kena ada. Sifat kawan tu nanti tempiah mereka kita. Semua jenis kawan jenis lok-lak katalah. Kawan yang kita satu lagi, dia jenis fashion gubah bunga, dia panggil kita. Kawan saat ni ambil satu tuala, dia bagi kat kita tuala, pergi balik membawa gubah. Saat ni kawan tu pula pergi panggil mai, dia kata mai kat rumah aku ada kek, kita buat lawan pertandingan kek. Mai pula seorang lagi patita pawai. Semua jenis geng-geng macam tu kita ada. Nampak tak? Kita kena ada juga kawan yang bawa kita ke surau, ke masjid ni kena ada. Nampak? Dia nanti pesan kat kita ni, hang ni tak mai lama ni, jomlah. Jangan bagi 3 hari turut-turut tak mai, hati hang nanti tak elok dah. Hang nak start balik tu susah. Pasal tu ustaz pun tak boleh nak cuti 3 hari direct-direct. Dia start anak murid nak mai balik, dia mai lah balik.
Sebab tu, contohlah, kadang-kadang ustaz-ustaz pun kena juga, nampak tak? Oleh sebab tu, suhbatul soleh ni kena cari orang baik-baik soleh. Dan orang soleh tu sayang dekat kita. Sayang dekat kita, suka kat kita. Esok ni last kali punya channel tak dapat, Tuhan tanya-tanya, panggil-panggil, kita pun sebut nama fulan. Kita kata, ni tok guru aku ni. Ni tok guru aku. Dia duk mengajar, dia entu, aku dah ikut lama dah dia. Nampak tak? Aku sayang dekat dia. Allahu Akbar kabira. Tanya pula kat tok guru tu, kenal tak dia? Kenal. Dia kalau tang kuliah duduk di depan sekali. Mai mengaji, Masya Allah, mai mengaji, Masya Allah, kenal. Nampak tak? Penting. Faham tak? Apa tak faham, hangguk sudah. Nampak tak? Tajuk nak kata mai, Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, dia mau kalau boleh Nabi boleh mai rumah dia makan sikit pun tak apa dah. Nak dapat keberkatan. Ni cari barakah ni bukan senang. Nampak tak? Tapi kadang-kadang ada orang ambil kesempatan yang Nabi lain lah. Okey? Nabi ni kata subhanallah al-azim, banyak barakah yang berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Baina Rasulullah, kami duduk dalam masjid, dia kata. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid idh aqbala thalathatu nafar. Abu Waqid Al-Laisi duk cerita, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Nabi tengah buat kuliah macam ni lah. Tiba-tiba Nabi pandang. Nabi nampak ada 3 orang di luar pada masjid. Idh aqbala. 3 orang tu duk tengok Nabi. Dia pun duk tengok ni apa, perhimpunan raksasa apa ni. Yang jenis 3 ni, Abu Waqid Al-Laisi, Nabi duk cerita 3 orang ni duk di luar masjid Nabi. Depa tengok Nabi, Nabi tengok depa. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani, dalam 3, dua tu nyo dia mai dekat dengan Nabi. Fa waqafa, dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ahaduhuma furjatan fi halaqati. 2 orang masuk dalam masjid Nabi. Seorang tu dia masuk dia tengok kebetulan tempat tu ada kosong. Allahu Akbar. Orang lain duk masuk semua duk cari tempat, dia ni dia masuk tiba-tiba ada kosong. Furjatan fi halaqati fajalasa. Dia pun terus duduk. Yang seorang lagi kawan dia, fajalasal akhar khalfaha. Yang seorang lagi dia tak tahu, dia ikut kawan tu. Yang kawan yang mula-mula ni punya seronok, tergetak-getak, tergedi-gedi. Nampak tak? Mereka 3 orang. Dalam 3 ni dia dengar apa kan perhimpunan, dia nampak Nabi Allahu Akbar ni, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia jiwa dia seronok. Jiwa dia kalau ada kuliah Allah, dia nak duduk. Dia tak boleh duduk. Kedai kopi, tamanakah, dia tak boleh duduk. Nampak tak? Ni jiwa yang pertama ni, kedai kopi ada, kuliah duk ada, dia macam mana pun kedai kopi dia tak boleh duduk, jiwa dia merontak satu macam melupuk. Ada faham? Ni cerita adalah hadis ni. Dia suka kalau ada kuliah dia lari, dia tak mau pergi mana pun. Pasal malam semua dia tinggal. Yo, ada faham ke? Ni cerita kawan ni, kawan dengar tu ni. Dia lari mai duduk depan tu. Yang seorang lagi ikut kawan. Pasal kawan tu duduk, dia pun duduklah di belakang. Dia terpaksa duduk. Dia kawan dengan kawan ni, dia terpaksa duduk. Allahu Akbar kabira. Wa amma thalith, yang ketiga, fa dhahaba mudmiran. Yang ketiga dia perak tengok, ya Allah, nombor 1, nombor 2 ada masuk, kami 3 orang. Daripada orang masuk aku segan silu. Ni majlis apa ni? Tambah-tambah majlis agama, aku apa pun tak tahu, wuduk pun tak tahu, semayang pun tak tahu. Aku tengok depa ni bergerun. Aku tengok dia tu dengan janggut, dengan sorban, ada orang takut. Dia tengok suasana ni, Allah bagi gerun. Nampak tak? Kadang-kadang special brand duk main, dia tengok satu macam, dia tak jadi apa. Ada faham? Ini nikmat Allah bagi. Nampak tak? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
sikap-sikap awliya Allah, kekasih-kasih Allah ni, jiwa mereka cuma takut dekat Allah aja. Allah bagi satu ketakutan, mereka ni takut ke Allah. Dan mereka ni cari redha Allah saja. Orang yang takut dekat Allah, cari redha Allah, sikit ketak pun dia tak kena. Dia tak takut. Tak ni dia main berantau ustaz. Contoh kan. Nampak dah kan? Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Yang nombor 3 ni ketak satu macam. Fadhahaba mudmiran. Terus dia lari pergi. Dia lari, dia tak masuk dalam majlis. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi selesai daripada buat kuliah, Nabi kata, "Mai aku nak cerita kat hangpa. Mai aku nak cerita kat hangpa, tengah aku duk mengajar ni, tengah buat kuliah ni, aku nampak 3 orang." Tu Nabi cerita. Cerita ni dibawa oleh Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, selesai daripada kuliah, Nabi kata, "Ala ukhbirukum anin nafri salasati." Mai aku nak habaq dekat depa, nak habaq dekat hangpa 3 hal manusia ni. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Yang satu lagi, yang mula-mula sekali bila mana dia nampak Nabi terus dia kosong, dia punya suka dengan majlis ilmu ni. Apa tuan kitab tu kata kat sini? Allah, yang pertama dia bersungguh-sungguh. Orang macam ni, tuan kitab ni kata, bersungguh-sungguh untuk cari ilmu. Ni orang yang gila ilmu. Macam mana pun sekalipun, dia cuma pergi panckat jadi imam je, dia patah balik, dia masih sini balik. Allahu Akbar kabir. Macam mana benar-benar dia tahu masjid itu tak ada ilmu, tak ada kelas. Dia pergi panckat, dia lari mai. Allahu Akbar. Ini golongan pertama, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Maka Allah kata apa? Kalau jenis macam ni lah, terketak-ketak, tergedi-gedi nak cari ilmu, aku nak buka pintu hati dia. Aku nak bagi ilmu kat dia. Aku redha nak bagi dekat dia ilmu. Aku redha dengan dia. Aku suka kat dia. Allahu Akbar. Fa'awa ni ibarat macam dia mai dengan satu gelas, Allah nak tuang isi kat dia. Apa kalau boleh mai dengan cara tu, kira okey lah, okey. Ada faham ke? Kalau mai tang sini pasal apa? Boring, tak tahu nak pergi taman ustaz. Nampak tak? Daripada subuh tadi sampai ke malam, tak tahu nak pergi taman, anak cucu berimpun di balik kerja, sakit kepala, mai tengok mamak jadi dah. Hampa niat tengok aku macam tu, Allahu Akbar, ada faham? Sekurang-kurangnya aku untung beli minyak wangi balik. Kan. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Maka yang pertama ni Allah kata, wallahi Muhammad, inilah satu puak yang sungguh-sungguh cari ilmu, maka Allah akan beri kepadanya. Macam mana sekalipun orang duk cari tempat tak dapat, dia yang mai tu tiba-tiba Nabi kata Allah bagi ruang kat dia satu tu untuk dia. Subhanallah. Boleh duduk depan dengan Nabi, punya ketak-ketak seronok. Nampak tak? Yang satu lagi pula dia kata, wa ammal akhar. Pasal kawan dia duduk dengan depan Nabi, dia pun duduk kat belakang. Fastahya Allahu minhu. Yang kedua ni dia duduk kerana dia malu. Dia malu pasal dia malu dia ikut kawan. Bukan dia sendiri redha. Tapi jenis macam nombor 2 ni kita ajak, mula-mula dia malu. Lama-lama dia betul niat dia lah. Nampak tak? Oleh kerana dia malu, orang yang kedua ni malu, maka Allah malu nak bagi dekat dia ilmu. Allah malu nak bagi dekat dia ilmu. Kadang-kadang kita ajak kawan kita mai, bila kita ajak dia, kita kena bertanggungjawab untuk bawa dia seterusnya sampai hilang sikap malu, sampai dia boleh main sendiri, kita lepas dia. Hari pertama kita main, hari kedua kita lepas, dia memang terlepas terus. Pasal dia tak kuat, dia takut Allah, dia ni main dengan kita, aku apa pun tak tahu, mamak tu cakap, ambil dia cakap, dia jegih kat aku, dia jegih, aku takut macam dia tengok aku. Kadang-kadang benda cakap tu kena batang tubuh dia duk rasa dia ni kata kat aku apa. Tambah-tambah dia ingat dia ni apa ni, wali ke apa, dia ni Allah mampu aku. Nampak dia kena. Nampak tak? Oleh sebab tu kita bawa orang nombor 2 ni, selalunya kita kena follow up lah dia. Kita bawa dia macam kita bawa anak kita ke keluarga kita dengan agama, memang kena ada. Macam anak semayang dah belum? Kena duk tanya semayang belum? Sampai kita tengok anak kita cukup waktu tak payah kita tunggu dah timbang padang. Hai,
Hai, balik. Hai, balik. Nampak tak payah tunggu dah. Cukup waktu dia balik dah. Nampak cukup waktu dia balik. Bila cukup waktu dia balik, kita kata alhamdulillah, dia tahu tanggungjawab dia dah. Dia tahu tanggungjawab dia. Terutama anak yang cukup balik, kita kena kata kat dia, semayang dah jadi wajib tak sayang? Abang, semayang dah wajib kat abang dah. Bapa tak boleh nak gerak selalu, tak bapa boleh tolong-tolong je. Abang kena bangun sendiri, abang kena jaga. Solat, puasa, semua abang kena jaga dah. Nampak tak? Adik tak apalah, duk tegur pasal abang ni dah balik dah. Pasal tu setiap mak bapak kena bertanggungjawab. Bila anak dia balik, dia pergi sembang dengan anak laki-laki dia. Yang perempuan, mak dia pergi sembang dengan dia. Masa tu semua cara hidup kita kena berubah. Bila anak dah balik, hormon badan dia semua dah meleng dah. Kita nak kena jaga elok-elok. Tengah duk panas satu macam. Nampak dia nak main jadi apa sah. Nampak baru dia tak tahu apa tu. Nampak dia yang sengah anak yang manja, tak tahu cek tidur dia main ayat apa dia melekat-melekat ni. Pada anak tu bagus. Kita pula sepak biadak hang pengotok tu kan. Pengotok bala apa budak tu dah menang cerita. Masa tu kita ketahui anak kita dah balik dah cakap dia elok, mak pun pakai elok lah. Tak perlu duduk tangga dada, dia ambil duit buat celah ni tak perlu dah. Nampak tak? Dia pakai elok, bila anak dah besar dah. Anak dah besar, mak anak dah besar dah balik, hang pakai satu baju jangan jarang sangat, t-shirt pun tak apa. Jangan jarang sangat, jangan ketat sangat. Dia tengok budak tu dah balik, dia tengok batang tubuh hang oi. Tambah-tambah jarang pula hang pakai kena panas. Allah dia tengok mak ni batang tubuh. Mak aku Allah dia tengok. Hai lah ni pasal tu zaman hari ni, pasal kita tak jaga agama lah yang kadang bapak pergi terkam anak, anak terkam mak. Ni jadi macam ni lah. Pasal kita tak ikut cara agama. Nampak tak? Anak tu dah besar, ra'i lah dia. Dah start dia balik tu, makan minum dia hak jenis panas-panas kurangkan sikit, bagi dia boleh kawal. Dia boleh kawal diri dia. Dulu kalau balik, macam kita zaman kita tak banyak sangat terdedah. Hari ni dia budak balik, dia tengok macam-macam. Umur kadang-kadang dia dah balik 14, dia tengok dah. Bila dia tengok darah nak sampai kepala, dia pening dah. Allah, mak apa ni? Nampak tak? Benda tu tak boleh, untuk diri tak boleh. Umur 14 tak boleh lagi. Dia paksa dia jadi lain. Mula nak baca buku dia teringat benda lain. Nampak perempuan tengok benda lain. Dia jadi lain. Kita kena selamatkan anak kita. Tengok televisyen, tengok yang tu yang ni, pergerakan nampak dia satu macam sikit, kita tengok Allahu Akbar. Cara tidur dia, saat ni kita pergi ambil seluar dia, kita tengok semua kita tahu. Oh, anakku dah ada merepek dah ni. Kita kena tahu tentang anak laki-laki kita. Oi, nampak dah? Sayang dia, jaga dia elok. Nampak satu macam lupa mak cik nak kahwin. Jangan kita gatai nak mampu sulak dalam hang pun aku beli, amboi mulut. Mak oi, jangan cakap macam tu mak. Dia main cakap atas dasar betul umur 19 kau dia main tak apa tak. Hang nak kahwin kat saya. Cakap elok. Cik rasa cik nak kahwin mak nak selamatkan diri cik. Betul kan ni hang dah cakap mak hang dah. Cakap dengan elok. Nampak tak pasal tu tentu guru pondok anak-anak dia semua 21, 19 ada seorang nak main kuliah anak 19 elok pun. Dua-dua orang tiga-tiga duk nampak elok. Elok pun. Kita kawan nak bagi anak selamat oi, selamat. Tu je. Tapi kalau kita nak lambatkan dia, kita jaga tak apa tengok dia. Ini kita sendiri tak jaga, pukul 12 kita tengok dia pergi mana. 19 dia usung merata. Bila dia usung, hang sentuh mai satu macam dah mai dah. Ada faham ke oi? Jangan beranak mai, jaga dia, bagi dia kahwin elok-elok. Ada faham ke ni? Oi, agama banyak benda tau. Macam tu juga dengan anak perempuan. Yang si bapak janganlah pakai tuala sampai nampak bawah pada pusat dengan bulu semua penuh macam pengotok. Pilah pakai elok-elok bapak oi. Pakai elok-elok hang duk mengaji agama. Kita kalau orang mengaji agama, kalau ya Allah anak perempuan duk ada di rumah, ambillah satu t-shirt pagoda ke apa pergi serlum lah. Ayo. Ada faham ke? Aisyah pun sendiri kata, aku jarang sangat nampak batang tubuh Rasulullah. Aisyah bila sekali-sekali sentuh, Allah rasa bahagia. Ini tiap-tiap hari tengok. Ada faham? Tiap-tiap hari tengok, ya apa dah. Tak rasa apa. Ada faham ke? Agama dah ajar kat kita, mahal batang tubuh kita ni mahal. Oi. Nampak tak? Jadi bapak ni ada anak perempuan, ada menantu. Dia duk pakai tang tualet tengok gambar. Mau pelekoh, mampu berdemah, nampak tak? Sudahlah oi, tambah-tambah kita yang main mengaji ni.
Kadang-kadang Ustaz tak tahu yang berjanggut kadang-kadang boleh keluar daripada rumah dengan tuala. Ayo. Ada fahamkan ni semua? Kita mengaji ni banyak benda nak kena tahu. Nampak tak? Yang kedua, satu golongan, ya Allah kata apa? Kalau orang tu malu, dia malu nak main kuliah, Allah malu nak bagi kat dia ilmu. Allah malu dengan dia. Yang ketiga pula, wa ammal akhar. Yang nombor tiga, fa'arada. Yang nombor tiga dia lari, fa'aradallahu ta'ala anhu. Allah pun lari pada dia. Orang yang tak suka dengan kuliah-kuliah ilmu ni, tak suka dengan ni, Allah takkan lungguk dekat dia ilmu. Diri dia ni banyak ilmu yang lari. Banyak yang kata ilmu Allah Ta'ala, khazanah ilmu ni tak ada dekat dia. Dia suka lari dengan majlis ilmu, Allah pun jauh dengan dia, Allah lari dengan dia. Nampak? Mudah-mudahan hadis ni akan bagi sikit manfaat untuk kita, supaya kita terpilih, tergolong dalam golongan yang pertama. Nampak macam jawatan imam. Dia imam, dia lari mai tengok Allahu Akbar. Orang macam ni macam tandai kat dia. Sambung kita tengok hadis. Muka surat 133. Muka surat 133. Kalau tak salah Ustaz, hari ni bab aku mampu aku. Muka surat 267 kan? 267. Wa anhu wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, salah seorang sahabat Nabi, setiap kali kita baca hadis sebut nama dia sampai kita tahu tentang riwayat dia, kita kena seronok tahu. Esok ni kita dibangkitkan semula. Allah kata Allah bangkitkan kita dengan orang soleh. Allah akan bangkit kita orang soleh. Fastafaina fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di dunia ni Allah pilih kita jadi orang soleh. Di dunia ada orang tertentu ada jadi orang soleh. Allah kata apa? Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Aku nak himpunkan dia dengan orang-orang yang soleh. Kita duduk di dunia ni, duk mengaji, duk ambil tahu tentang sahabat Nabi nama Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari. Esok ni mati tengilah nak jumpa. Macam mana pintu hati mereka ni hidup di dunia boleh nampak akhirat. Alamak, nampak tak? Mereka boleh nampak hidup depan akhirat ni baguslah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi. Paling banyak sekali apa hadis Nabi, apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man sami'a rajulan, mana-mana orang dengar, dia kata, yanshudu dhalatan fil masjid, mana-mana orang, man sami'a rajulan yanshudu, mana-mana orang dia dengar dalam masjid, tengah dia semayang, tiba-tiba ada seorang bangun, dhalatun fil masjid, dia kata apa? Dha'at anni sa'ah, contohlah, hilang daripada aku jam, hilang sampai jumpa Rolex 10,000. Mau nampak mungkin dia tengah kita duduk semaya, dia bangun, saya punya saya ambil wudu tadi, menangis, mau penampang kan? Nampak tak? Bagus, dia sedih lah, 10,000 jam Rolex 10,000 kan? Katalah lah ni jam beribu-ribu, nampak tak? Allahu Akbar kabir. Ustaz, tangan Ustaz tak boleh lekat jam walaupun ada orang bagi ampah hadiah, dua benda jangan ambil kat Ustaz. Kadang-kadang orang bagi menyempah kat Ustaz. Di sini pun ada orang bagi, 2-3 orang bagi cincin. Ustaz pakai, bukan tak pakai. Bila ambil uduk, aku letak, aku lupa. Berapa kali cincin pun tak tahu lah. Dia kata saya beli mahal kat Ustaz. Dia buat mai pada Mekah apa, warna hijau apa pada mahal dia bagi, tak nafikanlah. Dia pun tak ada kat sini, dah pergi masjid nombor 1 dah. Dia beli, dia lagi, dia balik, dia beli kat Ustaz, dapat ada, ya Allah. Tu dia kata, Ustaz tak pakai. Ya Allah, aku pakai. Dia dandan Ustaz pakai. Tapi dia buat macam mana, jenis cincin Ustaz pakai, tapi suka hilang. Lagi 1 jam. Apa bagilah macam mana pun, Ustaz ni buka, nampak tak? Jadi Ustaz suka bebas. Lagu Rahimah Rahim, bebas. Kan kena. Ya, memanglah bagus bila tengok jam semua boleh, tapi bila dah pakai dia hilang. Bila pakai dia hilang. Sebab tu bukan Ustaz tak suka apa hadiah ke Ustaz jam atau ni. Dua benda ni Ustaz tak kekal. Dua benda ni Ustaz tak kekal, ya Allah Tuhan baik.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, barang siapa mendengar dia kata orang mencari barangnya yang hilang di masjid, falyaqul, Nabi kata kalau kita tengah semayang, ni hadis ni ulama berbincang suasana dalam semayang. Lebih-lebih saya tak mau cakap, serah kepada yang mendengar dan serah pada ustaz. Kan? Ni kata pula ustaz bernama pasal dia duduk menjaga, nak kata aku kata yang penting aku menjaga. Okay. Oleh sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, tengah orang duduk semayang dalam masjid, tiba-tiba dia bangun, dia buat iklan, minta tuan-tuan dan perempuan lepas ni semua lepas semayang Isya, jom kita pergi rumah saya nak buat tahlil 3 hari ni. Contohlah dia panggil majlis bagus tak? Podo makan apa dak? Majlis makan. Hampa kalau main lah ni zaman main di masjid untung. Pasal zaman hari ni, zaman kematian kita dengar selalu, betul tak? Untung. Macam-macam penyakit lah ni. Bila penyakit ada, orang mati cepat. Bila mati cepat, alhamdulillah rezeki kita pun bertambah sudut ekonomi. Bila orang mati kita untung. Pasal apa? Semayang mayat dekat dia dapat duit. Saat ni pergi di kubur dapat duit. Saat ni malam kan mati. Tapi hari pertama orang tak pergi sangat, bihun. Kan dia tak ada masak nasi, bihun, roti bengali cicak ke gulai. Orang tak ramai lah. Hari kedua ramai. Hari ketiga lagi ramai. Nampak tak? Nasi minyak, daging masak hitam, apa nama? Ayam masak merah. Allah, nampak tak? Rahmat orang mati ni dapat makan. Tambah-tambah di Pulau Pinang, kalau mati mamak apa kena pi. Pasal makanan dia sedap-sedap. Oh, dalcom dia nak panggil jemput kita susah. Tapi mati dia apa kena pi. Makanan dia pun memang sedap. Allahuakbar. Pudina dia punya mesin susu. Allahuakbar. Ada faham? Oh, nampak tak? Tambah-tambah dia panggil kenuri 40 mau pi. Allah, benar apa? Ada faham? Hampa dalca berbuat apa, kacang panjang semua bodoh. Benar. Ni dalca betul-betul, dalca mesti sedap. Ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu dia pun umum. Barang hilang ke apa-apa ke nampak diumum dalam masjid macam tu tak boleh. Kita nak umum pun bila habis Assalamualaikum, tengok semua dah, siapa tak semayang dah, maka ulama kata dibolehkan dia umum. Dia nak umum sekalipun di sana ada majlis apa nama orang buat tahlil, di sana ada orang mati, sekian rumah ada meninggal, ni siapa-siapa yang apa nama yang kehilangan jam, dia boleh umum. Tapi jangan kacau orang tengah semayang. Jangan kacau orang tengah semayang. Selalunya kita program macam ni, kita akan umum masa semayang Jumaat. Tengah orang duk semayang Jumaat, tengah duk apa, masa tu lah dapat ada, kita duk umum. Besok ada apa nama hari, jaga apa nama hari halau nyamuk, empat dah. Mainlah ramai-ramai kita semua, bawa lah apa, main lebih kurang, main kita ni. Pasal banjir berlaku hari ni, semua tersekat dah. Contoh-contoh. Ada faham? Ni contoh-contoh yang bernama, yang terbaru berlaku, okey? Nampak tak? Dia umum hari Jumaat. Kita kalau boleh tuan-tuan, banjir yang berlaku tempat kita ni tuan-tuan, nampak tak? Kadang-kadang banjir berlaku ni, orang yang kena banjir dia pergi ambil, sudahlah. Kadang-kadang tamak lah. Kita tak pernah ambil iktibar bila berlaku sesuatu. Pasal tu kita tengok Allah dah tunjuk, kita tengok bangsa kita. Satu bangsa yang mudah orang bodek dengan harta benda ialah kita. Pasal tu Nabi bagi tahu apa? Esok ni di akhir zaman akan datang satu makhluk nama dia Dajjal. Tahu Dajjal? Dajjal. Orang pelabinan kita Dajjal kan. Benda-benda ayat dulu baru dia syarah kuat sikit. Bismillah. Di akhir zaman Nabi kata, tanda-tanda kiamat yang besar kubra, salah satunya ulama mengatakan Dajjal. Dajjal ni sifat dia ialah dia suka bagi ke orang. Dia suka bagi supaya orang terpengaruh dengan dia. Ini sifat yang mula-mula sekali ada pada Dajjal. Hadis Nabi sebut. Orang nanti mai, pasal tu Nabi kata kalau dia mai lah, atau pengikut dia mai lah, jangan bertemu dengan dia, jangan tengok dia. Kuat macam mana iman sekalipun, semayang macam mana sekalipun, kita tengok dia tetap terpengaruh dengan dia. Kuat macam mana, lari, Nabi kata setinggi gunung, lari, jangan jumpa dengan jumpa pengaruh dia.
Dia nanti mai bawa barang. Bawa mai beras, bawa mai goni, bawa macam-macam dia mai. Kita pun ambil lah kopen, ada faham? Pergi beratok. Contoh, tak kata kat hampa, contoh ada faham? Kadang-kadang orang tak ada kenal mengena pun, ya Allah, ayat tak masuk sikit pun rumah dia, pergi beratok. Pergi beratok. Kita pasal Ustaz balik kampung selalu dengar cerita macam ni kan, tapi tak tahulah. Dia dengar ni mampu aku, apa dah. Tapi kalau kena kat dia minta dia berubah. Berubah. Sanggup pergi beratok tu, ya Allah, nak ambil beras penuh rumah dia. Saat ni beras lah, Maggi lah, Pampers, tak ada anak pun pergi ambil bodoh. Semenuh, ya Allah, pergi ambil, tak kena mengena. Tamak punya tamak sangat-sangat. Kita pernah pergi di Kelantan dulu, ya Allah, bila kita pergi bantu, dia tutup dengan kain. Rupanya penuh dia rumah, demo lagi. Punya tamak. Tamak setamak-tamaknya. Kita kata sampai beras dia masuk pada mak. Ulat yang putih, apa kan ulat? Penuh masuk. Ni apa, ya Allah, ya Tuhan, nampak tak tamak sangat, tak pernah ambil aktibar. Tu Tuhan kata, sebab, hampa nak tahu tak sebab aku bagi tengok? Sikap hampa. Sikap hampa, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir, ni lah akhir zaman memang sikap dajjal macam tu. Dia apa sikit dia suka buat main barang. Dia fashion buat main barang. Buat main satu kontainer turun main. Bodoh-bodoh turun lah. I tak dapat lagi, rumah I nak takat ni. Penampak betul. Gerak macam nak ramai nampak tak. Kalau kena rumah pergi lah ambil, tak apa. Kalau kena pergi ambil, nampak ni nak main pula beberapa hari dengar kata peti ais nak main, ambil, nampak tak. Bukan duit dia, duit kita. Contoh, tak kata kat siapa nak cerita ada faham. Pasal hari dah dekat, kuliah semua dah berubah dah. Kadang-kadang orang main kuliah ni bodoh, sambut dia sekali. Allah, lega aku. Duk main kuliah kadang-kadang pintu hati tak buka boleh leceh lah. Kita kena ada jati diri lah, oi. Kita ni orang main kuliah, kita ada orang mengaji, prinsip kita tu kena ada. Hamai macam mana sekalipun, aku tetap aku, ada faham ke? Kita tak berubah apa warna pun. Faham tak, oi? Ni orang bagi sikit Maggi, berubah, bodoh. Mencium dah sambung. Mana Nabi kata, ya Allah, Nabi kata kalau kita dengar orang duk iklan dalam masjid, Nabi kata dekat orang tu, la raddahallahu alaika, la raddahallahu alaika. Mudah-mudahan barang yang hang cari yang hilang tu hang tak jumpa. Tuhan, jangan bagi jumpa Tuhan. Tengah orang duk semayang, minta tuan-tuan kalau boleh nak pergi rumah saya, jangan siapa pun pergi. Ya Allah, minta ada orang pergi rumah dia. Ada faham? Nabi sahabat macam tu. Dia ganggu. Maka Nabi kata apa? Fa innal masajid lam tubna li hadza. Fa innal masajid, masjid bukan dibina untuk iklan. Masjid bukan suka-suka untuk iklan. Pasal tu setengah ulama marah kalau dia lauhah di tempat-tempat masjid ni cuma dia boleh iklan tempat program-program masjid je. Ni dia pergi iklan. Siapa nak masuk takaful sekian, jumpangi saya. Dia tak masuk. Itu masalah jual beli. Nampak tak dia PLan kat contoh. Siapa nak beli t-shirt macam ni, t-shirt macam ni, macam ni, boleh buat. T-shirt apa nama, saya ada jual t-shirt apa nama, Istiqamah. Tak boleh. Walaupun ustaz geng Istiqamah, tak boleh kita umur di masjid. Nampak tak? Jual tak boleh. Di masjid tak dibenarkan iklan. Contoh ulama qiyam macam itulah. Barang siapa mendengar dia kata ada orang mencari barangnya yang hilang di masjid, hendaklah ia berkata, Nabi kata, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang dihilang tu. Kerana masjid tidak dibinakan untuk diiklan. Hukumnya, maksudnya dilarang mencari barang yang hilang dalam masjid ketika orang melakukan solat. Ketika orang semayang, dah selesai semayang semua dah, kita tengok, barulah kita umum. Terutamanya lepas orang semayang tu kita berumum. Okey, memang nak cari orang selesai semayang susah. Nampak tak? Jadi kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar. Hukumnya mencari barang yang hilang dalam masjid pada saat orang yang sedang semayang, hukumnya adalah haram. Mengiklankan pada satu benda pada masa tu orang tengah duduk semayang, hukumnya adalah haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, hadis ni orang buat mic aku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, idza raaitum man yabi'u au
yabta'u fil masajid faqulu lahu la arbahallahu tijaratahu, rawahu Imam Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, apabila kamu melihat orang menjual, dia kata membeli di dalam masjid. Di dalam masjid, bukan Ustaz nak ni dah. Tapi setengah orang yang syadik, yang kuat, Ustaz ra'ikan semua orang. Dalam bab ni Ustaz tak nak berkelahi dengan siapa-siapa. Setengah orang sekeliling kawasan masjid ke, dalam masjid ke, semua berkaitan dengan masjid, dia haramkan jual beli. Itu satu puak, satu golongan. Ada puak tu. Nampak ada? Puak tu ada. Kadang-kadang di masjid, hari Jumaat, dia tak benarkan keliling masjid. Nak jual beli burger ke, nak hari Jumaat ke, apa pun dia tak mau. Masjid, parking kereta untuk sembahyang, apa pun tak mau. Kalau dia faham cara macam ni pun, kita ra'i. Okey? Ada sebahagian ulama mengatakan jual beli tidak boleh dilakukan dalam musalla tempat ni. Di luar daripada kawasan tu dibenarkan. Ni nak selamat aku lah ni. Makan. Nampak tak? Jadi kalau orang kata kat Ustaz sekalipun, Ustaz kena terima. Pasal ada pendapat ulama mengatakan ya, tak boleh di kawasan tu. Kawasan masjid jangan sama sekali. Dulu di Masjid Shah Alam, kalau pergi di Selangor Shah Alam, kan kita semayang di atas, di bawah semua kan? Penuh di bawah, terutamanya satu Ramadan atau majlis karnival apa, penuh keliling. Keliling tu penuh. Nampak tak? Keliling tu penuh. Masjid-masjid besar. Kalau kita pergi di Riyadh pun sama. Di atas tu kita turun-turun keliling tu. Kan? Pembinaan masjid. Sebab tu setengah ulama berpendapat mengatakan di kawasan musalla saja. Pasal perkataan fil masjidi, yang tu saya tak nak panjang, nanti dia bela diri dia mamak ni, nampak tak? Nampak tak? Maka oleh sebab tu kalau orang marah kat Ustaz sekalipun, Ustaz terima. Okey? Ada setengah orang tahu, Ustaz jangan mengiklankan dalam masjid. Tempat-tempat ni jangan iklankan. Tapi kadang-kadang niat Ustaz untuk tolong. Macam ada seorang mai, kan nampak ada Ustaz tengok suami isteri duk mai kuliah, anak kecil-kecil lagi. Dia bukan buat apa-apa dah. Ustaz tengok dia bukan minta sedekah ke apa ke. Dia nanti buat, dia ada kemahiran. Dia belajar dengan pakar kita punya tukang masak duk ajar. Tukang masak kita duk ajar muslimat kan. Muslimat nak buat kek apa? Kek cheese. Ni tukang cheese kita atau tukang masak nak ingat apa? Daripada hotel apa nama? Keteria Hotel. Betul ke? Aku pakai demah tu ya. Ni tukang masak kita, dia punya kedai apa nama? Apa kedai? Kedai selangi. Apa selangi tu ke? Betul lah, betul. Alhamdulillah. Ada orang kalau sekiranya dia dhaif ekonomi, dia ajak. Bila dia ajak buat, contohnya satu hamba Allah muslimat kita, dia buat rojak. Dia buat kuah rojak, dia letak kat Ustaz. Ustaz pun tak ambil sesen pun. Kadang-kadang pada ingat orang letak kat aku ni, aku tak ambil. Dia letak, Ustaz bawa, Ustaz dapat pahala tolong dia. Nampak tak? Kita nak naik harga pun kita ni. Dia mana dia letak RM3 lah, aku letak macam tu. Nampak tak? Kita tak ambil pun. Asal dia kata Ustaz tak buat macam mana. Kita tengok dia pengesian. Kadang-kadang satu hari dia boleh habis 10 rojak, dia pun dia syukur. Tengok 10 baru nak dapat kadang-kadang berapa belas ringgit. 12 ke 13 kalau totally untung dia dapat tu. Allahu Akbar. Kalau 2-3 ustaz boleh dapat kat dia, berarti satu hari dapat RM30. Allah cukuplah, boleh bayar tu, boleh bayar. Kita dengar pun Allahu Akbar. Kita seronok nak tolong. Ya Allah Tuhan, hari ni aku tolong dia, esok ni apa nama? Allah tolong ustaz esok ni. Ustaz pun kadang-kadang masuk hospital. Bila masuk hospital ada orang posok ustaz satu bilik RM280. Aku tak tahu apa, aku duduk ngak situ je. Nampak tak? Duduk situ. Satu bilik seorang masuk hospital, ingat apa aku? Nampak tak? Belum jadi apa menteri, lagi YB dah dapat satu. Dah okey lah. Kan? Apa nak kutuk pun kutuk. Alhamdulillah. Duduk satu bilik tu, doktor pun dari paman special mantang kat kita macet. Nak keluar tengok bil pun bergerun. Pasal elok kita dah sedap, dah sakit, pada kata ustaz, betul bilik tak apa-apa. Nak kena tekan tu boleh kita cas, panggil dia. Tekan pun cas, nurse tu pula mic, ya. Pasal tu dia mati ketak-ketak, nampak tak?
Dia layan kita, ya Allah, salin, ni nak bangun. Ustaz nak bangun, tak mau sentuh aku, tak mau, boleh bangkit sendiri. Dan bagi pada. Kadang-kadang tak apa Ustaz, aku tak suka sampai sentuh aku, tak mau. Kadang dia nak pegang lagi, tak mau, aku boleh mandi sendiri. Semua aku boleh buat sendiri, tak mau. Tempat tu semua special. Dia nak mandi, nak gonyo-gonyo. Tak mau. Oh, bilik tu macam tu, ya Allah, semua mahal. Tapi Allah takdirkan bila Ustaz keluar daripada hospital, tengok bil tu, ada orang dah bayar dah. Puluhan ribu Ustaz. Ada orang bayar dah. Tengok kalau kita tolong orang, Allah tolong. Selalu Ustaz nampak macam tu. Kadang-kadang berdebum kita kena kereta. Aksiden kena kereta. Duk Ustaz, Brother Rahman, apakah semua mai? Tak apa Ustaz. You naik, ambil kereta dulu. You naik. Ay, fire. Tengok bukan. Allah, Tuhan susun tengok, ya Allah Tuhan. Allah kabir. Pasal tu kadang-kadang kita tengok anak murid yang mai kuliah ni, kita tengok kesian. Kan kadang-kadang kalau mereka sanggup berhenti anak mereka sekolah, kalau yang tu yang ni, insya-Allah Ustaz letak lah. Ustaz letak. Tapi yang minyak wangi ni malam ni nak elan nampak mampu bab ni. Dan nak bagi betul kat abang macam-macam berarti kutuk kat aku, nampak tak? Kadang-kadang ada orang letak 2-3 punya barang, itu barang dia. Ustaz cuma letak saja, dia nak lepas hasil dia. Okey, macam rojak malam ni kan. Rojak tu daripada taman mana? Tak tahu lah, taman Seriwangi apa? Cenderawasih apakah? Kan taman Cenderawasih tu nampak je orang kaya miskin. Nampak tak? Contoh. Dia letak Ustaz. Tadi dia buat mai. Lepas tu bungkus buat mai. Alamak, tak apalah. Ya Allah, minta lah mereka ni semua, ya Allah, jangan kedekut. Hampa doa suruh syaitan jangan duduk tanpa poket. Yang jahat hampa ni susah nak shopping Ustaz punya, syaitan suka duduk tempat duit hampa. Pasal tu mai bulan puasa senang bagi kerja untuk Ustaz. Sebab syaitan tak ada. Hampa buka macam tu ya. Nah Ustaz, bulan ni punya susah elok nak buka, syaitan jangan tutup. Hampa kutuk kat keberdosa, ya Allah Tuhan, nampak tak? Contohnya macam hamba Allah ni buat apa nama? Minyak wangi untuk buat dalam kereta ni semua ni. Tahu tak, ya Allah, hati perut dia punya bagus. Dia ni, ya Allah, dia punya daripada golongan yang tak tahu Ustaz dengar macam mana, akhirnya kena sunnah. Sampai dia sewa khas untuk anak-anak muda mengajar. Ustaz Alim, Ustaz Ayub Muhammad, Ustaz mengajar. Dia target semua kaki tangan dia mengaji agama. Dia bayar bulanan, dia bayar semua kos, dia bayar kos pengurusan. Sampai anak murid Ustaz yang nak pergi ke Jordan tu pun, yang biayai setiap orang setahun kat 60,000, dia sanggup untuk bayar. Student Ustaz yang nak pergi ke luar negeri, Ustaz bila tengok, ya Allah, dia punya kesungguhan nak cari ilmu, kesungguhan nak derma, kita pun janganlah ambil kesempatan sangat-sangat. Terutamanya Ustaz ni pun jangan tebal sangat ambil hak dia. Ambil ala kadar kita sudah. Ustaz ni pun jangan lolak sangat. Kadang-kadang jiwa kita jadi lain dengan duit ni. Nampak tak? Boleh jadi lain. Boleh. Kita pun, ya Allah, pasal dia duk tolong, Ustaz pun ambil lah dia punya, aku tolong jual. Dia tak minta pun. Nampak tak? Ustaz, dia kalau dengar Ustaz promote ni, mampu aku. Minta lah, jangan dia nampak. Nampak tak? Nampak tak? Tapi niat dia bagus lah, ya Allah. Pasal tu Ustaz bawa, bila Ustaz bawa di mana-mana, Ustaz oleh kerana dia ikhlas, senang orang beli. Keikhlasan dia. Hidup dengan ikhlas, Allah bagi senang hidup. Faham tak tu? Pasal tu Nabi kata, mana-mana orang yang jual dalam masjid, dia pergi menjaga dalam masjid. Nabi tengah semayang, tiba-tiba keluar, dia duduk buat menjaga. Siapa nak beli 3-10. Contoh. Dia buat macam tu, maka Nabi kata, tengah semayang, dia duduk menjaga. Kau nampak macam tu, Nabi kata, kata kat dia, la arbahallahu tijaratahu. Mudah-mudahan dia menjaga tak ada untung. Mau rugi bagi. Pasal tu orang duduk menjaga dalam masjid ni, kita tengok duduk menjaga. Tak pernah kaya-kaya. Pasal apa? Pasal dia langgar syarak. Kecuali di luar kod mungkin ada excuse. Ada faham tu? Maksudnya, ada atau tidak ada orang yang solat dalam masjid ni, ulama kata, dilarang keras melakukan jual beli di dalam masjid apabila ada, apatah lagi bila ada orang yang sedang solat. Hukumnya, menjual atau dia kata membeli barang di dalam masjid adalah haram. Jual beli dalam masjid adalah haram. Pasal tu ni ada dua bahagian. Setengah ulama memang dia keras sangat-sangat. Yang tu pun kita hormat. Ustaz tak nak bicara panjang. Satu lagi ulama mengatakan dalam musalla. Dalam musalla.
Dan jangan dia menggunakan mikrofon untuk elan jual beli dia. Okey, macam aku contoh kan. Nampak tak? Jadi ustaz buat macam tu semua kan apa? Untuk nak bantu daripada tu. Nak bantu yang depa letak RM3, RM3. Kan? Pada untuk kita nak bantu orang, nak tolong orang. Tu je lah. Habis hadis yang seterusnya. Hadis tu kena ringkas, aku tak kerti panjang dah. An Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi nama dia Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu ni, dia salah seorang sahabat Nabi yang kita tengok Nabi sayang dekat dia. Nabi suka dekat dia. Dia nak, kalau Nabi mai di masjid, dia adalah orang yang terawal sekali masuk masjid. Hakim Ibn Hizam salah seorang sahabat Nabi yang terawal masuk masjid. Nabi nanti mai tengok dia, mai tengok suka dekat dia. Satu hari bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, Nabi pipi, Nabi dakap dia, Nabi kucuk, Nabi menangis. Bila Nabi dakap, Nabi kucuk, Nabi menangis. Dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, pasal faham nangis. Bila hancur aku hang pegang aku, pasal faham nangis. Maka Nabi SAW kata, halaka ibadatika kullu. Musnah, hantau dah ibadat yang hang buat semua musnah. Dia pun tengok Nabi, ibadat yang selama ni hang buat musnah. Siapa ya Rasulullah? Ya Allah, dia kata ibadat yang kita buat ni perlu dibersihkan dengan zakat. Dia Allah bagi bentuk rezeki, Masya Allah, tapi susah nak keluar untuk bersihkan diri dia atau pendapatan dia atau harta dia. Susah. Ada orang mengaji, Masya Allah, tapi tang sedekah ni kedekut, terketak-ketak, tergedi-gedi. Allah, ni penyakit yang susah. Takut-takut ibadat kita akan musnah, ibadat kita tak kesan. Lepas tu kadang-kadang Imam Ghazali, dia ajak dekat anak murid dia. Kadang-kadang kita duduk mengaji kitab-kitab tasawuf ni ada benda baik. Kadang-kadang untuk guru besar kalau nak masuk kelas, nak main mengaji, nak buat benda yang baik, cuba belajar sedekah. Supaya bila mana diri kita bersih, duduklah kuliah senang dapat ilmu. Itu bukan hadis, itu bukan apa, tapi kita nak ajak diri kita bersihkan diri. Walaupun itu bukan hadis, nak ajak bersedekah. Sedekah ni bagus. Wa yutahiru tathhir. Bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, sejak daripada hari itu, ya Allah, dialah orang yang kaki menderma, suka bantu orang, suka tolong orang. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nabi kata, la tuqamul hududu fil masajid. La tuqam, tidak boleh dikata dijalankan undang-undang had ataupun qisas dalam masjid. Hudud, la tuqamul hudud, tak boleh buat hudud di dalam masjid. Maksudnya kalau orang curi potong tangan dalam masjid, berzina kena apa nama, dia kena rejam, ataupun kita rotankan dia. Kalau orang minum arak, kita pukulkan dia. Lagi satu, kalau dia tuduh orang berzina, kita rotankan dia. Kita rotankan dia. Kesemua benda ni tak boleh dilakukan dalam masjid, dia kata. La tuqam, jangan kamu buat, dia kata, had undang-undang Allah Ta'ala dalam masjid, fil masjid, wala yustafadu fiha, dan tidak boleh melakukan hukum tuntut balas di dalam tu. Nampak tak? Macam itu kena bunuh. Bila dia kena bunuh, dia kawan ni yang A bunuh B. A kata, saya minta maaf, saya tak sedar bunuh, ampun tu. Lepas tu yang si B punya keluarga kata, saya maafkanlah kamu, saya maaflah kamu. Nampak tak berlaku tuntutan maaf-maaf itu semua di dalam masjid. Itu pun tak boleh dilakukan dalam masjid. Hadis ni, okey, hadis ni pula ulama bercakap tentang apa? Perawi hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan Imam Abu Dawud, tapi ulama mengatakan sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Walaupun sanadnya lemah, dengar sini. Walaupun kita kata ustaz ni dalil dia lemah, kalau lemah dengar kita boleh buat.
Pasal dalil yang tak bagi buat tu lemah. Dengan arti kita boleh tak boleh? Boleh buat. Tapi ulama baca lagi, walaupun sanad hadis ini lemah, tetapi isinya tidak bertentangan dengan tuntutan syarak. Kerana itu dia boleh dipakai. Walaupun isi tadi ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi kalau ikut hadis tu dengan tuntutan syarak, kalau masjid kita nak buat potong tangan yang tu yang ni, dia jadi kacau bilau. Suasana masjid akan hilang. Suasana masjid akan hilang. Walaupun hadis tu lemah, ulama kita boleh kita pakai. Boleh kita ambil dia, boleh kita ambil dia. Boleh pakai hadis ni walaupun lemah. Maksudnya dilarang menjadikan masjid sebagai tempat menjalankan hukuman had ataupun dia kata hukuman qisas, hudud. Keterangan di sini kalau mengaji bab muamalat, bab hudud, dia akan ajak semua bab ni. Okey. Keterangan dia kata yang termasuk, dia kata hukuman had antara dia bagi tahu kat sini, mencuri kita kena potong tangan. Mencuri diajak potong tangan di sini, tak mana nak potong tangan sini, potong tangan sini, kan ditunjuk potong tangan tak macam mana. Berzina pula, iaitu dikenakan dera dekat dia 10 kali, ataupun kita rejam dia sampai mati. Minum arak, iaitu orang yang minum arak 40 kali kita sebat dekat dia. Menuduh pula orang yang orang baik-baik ni berzina. Orang tu tak pernah berzina, dia tuduh orang tu berzina, kita kena rotan dekat dia. Ni semua kita kena pakai rotan yang kecil. Tak, kita kena bagi dia 80 kali. Hukum dia kata kat sini menjalankan hukuman had ataupun qisas di dalam masjid adalah makruh, bukan haram. Ulama mengatakan kalau undang-undang tu berlaku, masjid yang besar dia nak buatlah. Bukan hukum dia haram. Tapi kalau dia tak buat, itu lebih afdal. Lebih afdal, ulama kata. Tak berlawanan dengan tuntutan syarak, tak berlawanan. Itu je. Ni nak cakap bab kelebihan undang-undang tu, jangan jalankan di situ. Satu lagi hadis, ada masa lagi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba Sa'd yaumul Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hari di mana berlaku peperangan Khandaq. Bila berlaku peperangan Khandaq, sahabat Nabi nama dia Sa'ad sakit. Nabi pernah baca doa, Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan. Dia tengah sakit, Nabi pergi ziarah kat dia. Dalam peperangan Khandaq, baliklah seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad sakit. Maka Nabi pun kadang-kadang orang tu tengah meluput sangat-sangat, kita sebut Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan. Kita mana-mana makizan, Allah masfi makizan, Allah masfi makizan, Allah masfi makizan, kita sebut. Yang Nabi sebutkan dia. Kadang-kadang tak ada Allahumma anta syafi, nak buka buku apa ma syafi, la syifa apa pun baru nak buka, mengarut tak payah. Allah masfi, sebut nama dia. Ya Allah Tuhan, kau sembuhkan dia, kau sembuhkan dia, sebagaimana Nabi doakan kepada sahabat Nabi nama dia Sa'ad. Balik dalam peperangan Khandaq, dia balik, Nabi pergi ziarah rumah dia, dan rumah dia tak sesuai letak orang sakit. Dia tengah sakit ataupun orang yang dalam keadaan nazak, tiba-tiba rumah punya kecil ramai dengan anak, dengan tu dia tak boleh nak tumpu sakit dia, bising. Maka Nabi pesan dekat sahabat, tolong pacak satu khemah dalam masjid aku, bawa dia mai dalam masjid aku. Masjid ni juga, dalam hadis bab masjid ni, boleh letak orang orang sakit. Kita tengok dia duduk flat, dia nak turun pi, kadang-kadang nak pergi hospital punya susah, duduk punya sakaratul maut tingkat atas tu. Kita duduk tengok, pihak masjid pun tengok, ya Allah masjid kita ni besar sangat, nampak besar, gila-gila punya besar, tapi orang semayang satu star. Punya ramai, siapa pun tak semayang, pergi turun dia buat mai. Sekurang-kurangnya bila dia mai, ada lah orang duduk mai, masjid aku pun ada orang semayang. Faham tak tu? Masjid kena buat macam tu. Maka Nabi kata, ya Allah, kalau rumah dia sempit sangat, sampai dia sakit, duduk celah-celah ni, anak duduk, kesian kat dia.
Bagilah dia relax, orang sakit ke, orang sakaratul maut, yang duk hap. Nabi kita pergi buat satu khemah ke, pergi buat satu bilik, bagi duduk situ. Ni dia dengar macam ni, masjid, mau tarik mana-mana orang sakit, mau letak dalam tu. Tu masjid ni besar kan masjid ni? Besar daripada, bukan orang semayang pun kan, contoh. Sikit je. Tok Imam dah pergi dah, ada pergi dah. Nampak dekat sana, Allah, contoh lah, masjid besar. Nampak tak? Boleh ambil kalau kadang-kadang tengok rumah dia sempit, dia tak ada, ataupun dia duduk rumah sewa satu bilik je, kita boleh minta Saat dia duduk sana situ. Nak bagi dia selesa Saat, cari tempat elok-elok kan, bagi dia katil elok-elok, tak apa. Satu sudut kita jaga. Rumah Allah Ta'ala. Nabi kata, inilah peranan rumah Allah. Nampak tak? Ni berlaku banjir, orang lari sikit, kita tengok gambar. Topek kom pakai seluar pendek, baju tak ada, masuk dalam masjid. Siapa suruh dia bagi masuk? Allahu Akbar. Ada juga ustaz-ustaz buta perut macam ni pun. Leceh lah, ni fitnah. Pada fitnah yang besar. Kadang-kadang kan, apa yang berlaku di Pulau Pinang, walaupun ustaz agak turun lambat, tapi barang ustaz sampai dah. Jemaah ustaz dah sampai. Lebih kurang 6, Hailak. Barang kami dah sampai dah. Ada sakit-sakit baki, nak bagi kepada Datin Salwa kita. Kan? Dia ketua bahagian muslimat. Sini cik. Kan? Betul boleh. Kau ustaz ada. Dan kau ustaz ada kalau orang tu memang betul-betul kawasan yang duk main kuliah ni betul-betul daif. Betul-betul daif dan betul-betul mengalami banjir yang sangat-sangat kita tolong. Ada sikit dana yang orang bagi ke ustaz. Dana tu diberi kat dia. Ustaz boleh bagi pada Datin kita, Datin Zaitun kan. Apa cuba tengok zaman lah ni macam mana. Apa tengok zaman muda dia tak tahu pecah kepala otak apa. Lah ni tengok pun ya Allah ya Tuhan, nampak tak cantik tak? Hampa pun tak tahu tempat kita ada Datin, nampak tak kan? Apalah penyarap Platon apa ni. Alhamdulillah lah. Oleh sebab tu ustaz boleh salur ke Datin ke ataupun Datuk, tempat kita ni ada orang yang kena yang dia punya banjir tu teruk sangat-sangat yang perlu kita tolong. Adalah dana daripada anak murid ustaz. Dia suruh kita tengok kita ni. Macam ustaz pergi di Penang, ada tempat rumah yang teruk. Sampai banjir, ada orang lari nak pergi selamatkan kakak dia. Lari-lari nak selamat, nak masuk tak boleh, ayak laju sangat. Pergi dengan bot, pergi nak tingkat pertama dah habis, tingkat kedua, dia nak ambil kakak dia di bumbung, dia pecah bumbung letak atas bumbung. Nampak tak? Yang tu ustaz pergi tengok rumah tu, ustaz tengok sampai dah pecah dah atas semua tu. Bumbung pun dah ayak tu je, nampak tak? Yang tu dia perlu pertolongan dengan segeralah. Di situ jemaah kita tolong, kita bagi kat dia. Kita suruh dia repair bumbung, tolong semua. Kita suruh beli, kita tengok mana-mana memang jentera ustaz turun dan tengok kita bantu. Itu kita tengok memang kritikal sangat-sangat. Kritikal, sangat-sangat kritikal. Adalah yang kita pergi tengok di Pulau Pinang, ada rumah-rumah yang kita tengok perlu kita tolong. Yang sikit-sikit ayat nak merecik-merecik. Ayat nak mau katok mampu nampak tak? Cuma dia tunjuk tikat minyak dia rosak. Alamak. Tikat minyak kalau kabut hang buat drama, ada orang habis segala. Awaklah hang buat betul-betul panggil tai pusat. Nampak tak? Dengan tikat minyak habis, semua habis. Kita tengok apakah dia nak cerita, tengok Allah ustaz, ayat dia nak sikit je lutut pun dah. Ada faham? Rumah aku lutut semua naik pun aku tak kriau. Ada faham? Kamu dah ustaz tak pernah naik ni, kali ni nak apa tak? Oleh sebab tu cuba tengok Quran kata apa. Quran ajak kita alladzina iza asabatuhum musibah. Mana-mana orang bila kena musibah. Allah beritahu alladzina iza asabatuhum musibah. Mana-mana orang kalau kena musibah, qalu Allah ajak orang kena musibah, dia kata qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah kecelakaan ya Allah kembalilah padamu. Mana-mana orang nampak musibah, dia nampak benda tu datang daripada Allah. Dia tahu musibah tu datang daripada Allah, dia kata ya Allah kembalilah ya Allah. Dia nampak musibah tu, dia tahu musibah tu datang daripada Allah. Tuhan, ini satu musibah ya Allah, ya Allah, kembalilah padamu ya Allah. Lalu Allah sendiri kata, aku dengar saja di kalangan umat hamba aku kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku nak bagi 3 benda dekat dia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim
ulaika alaihim, aku datangkan malaikat-malaikat aku, min rabbihim, daripada Tuhan. Malaikat ni datang daripada aku. Bila mana orang sebut innalillah, terus malaikat tu kata amin, amin. Malaikat mengadu dengan Allah, ya Allah, kena musibah, ya Allah, dia duk panggil nama hang, ya Allah. Dia kata Allah, ya Allah, ya Firahuni. Bila kena musibah, kita panggil Allah. Allah kata seronoknya aku. Selama ni dia susah nak sebut nama aku. Ayat bah masuk. Allah, mami. Allah. Ayat habis sopacek. Dia panggil Allah saja, Allah seronok. Pasal selama ni ya Allah susah sangat-sangat nak sebut nama Allah. Tapi bila ayat masuk dalam rumah, dia melupa Allah. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Semua keluar. Allah kata ya Firahuni. Walaupun lingkup barang kalimat tak pernah keluar daripada mulut hang panggil aku, Allahu Akbar, baru hang kenal aku. Allah, Tuhan kata, ya Firahuni, hang dah menyeronokkan aku. Hang bagi aku seronok bila kena musibah. Rupanya hamai kat aku. Okeylah. Malaikat amin, malaikat kata ya Allah, ya Allah. Yang kedua Allah kata apa? Orang yang kata warahmah, Quran. Warahmah. Nampak musibah, nampak kecelakaan, aku nak bagi rahmat dekat Pulau Pinang. Siapa pun tak boleh jatuh dia. Allah Akbar. Warahmah. Warahmah. Rahmat Allah nak bagi. Warahmah. Allah nak bagi rahmat. Ada faham? Hang bawa mai lapar sekalipun, dia pun tak tukar. Warahmah. Contoh ada faham ni? Ni secara langsung ni. Allah Akbar. Warahmah. Allah kata rahmat Allah. Ni Quran sebut. Walaupun kita nampak ayat naik yang tu yang ni, tapi bumi tu Allah nak bagi rahmat. Yang ketiga, ulaika humul muhtadun. Ulaika humul muhtadun. Allah kata depa yang kena musibah ni aku nak bagi hidayah. Aku nak bagi hidayah. Dan kita tahu di belah perai, di belah-belah pulau, ada kita tengok masjid yang bangsa lain masuk kan? Kita pun dengar berita, dia masuk, dia lari mula-mula tu, selat pinggang, selat pendek lah. Bangsa tu. Kita hak Melayu pun pendek ada tak? Ada. Nak katakan dia. Dia dia macam tu. Dia semayang macam tu daripada. Dia pegang selat pendek. Allahu Akbar, ya Allah. Dia kebetulan selat pinggang, selat pendek, baju tak pakai lah. Tapi bila dia masuk tempat kita, ada hamba Allah kita bagi kat dia baju, bagi dia pakai kemplekat. Dia memang tak pernah pakai. Kita risau, pakai jatuh saat ni kan kiamat. Dia pakai. Nampak tak? Dia ajak dia pakai. Pasal apa kita tak mau ambil gambar yang awak ambil gambar yang tu, tak mau ambil gambar kain pelekat. Tapi bila masuk subuh, walaupun kita tak gerak di pasal subuh, bila orang tengah semayang semua pakat bangun. Ni unit amal duk cerita ustaz. Dia bangun. Okey. Dia tak pernah dengar Quran, tak pernah cara semayang. Mungkin dengan daripada dengar macam tu, kita tak tahu. Allah sendiri kata, setiap musibah aku ada orang dapat hidayah. Ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka ni ramai yang aku nak bagi hidayah. Aku bila nampak macam ni, aku nak bagi hidayah. Aku nak harapkan nampak dakwah dekat depan lambat, aku buat mebah, senang depa masuk dalam masjid. Nak tunggu masuk masjid lambat. Allah buat main hayang dia, semua pakai masuk dalam masjid. Yang tak pernah semayang pun main. Betul tak? Nak lari ke mana? Nak lari ke mana lepas tak? Semayang kita tengok setengah tempat. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Betul tak? Penuh ya Allah masjid rumah Allah Ta'ala. Rupa-rupanya bila berlaku musibah ada orang nampak. Dan ada orang pula bagi keterangan. Ada ustaz-ustaz yang bagus-bagus ni bagi. Segala musibah ni macam ni. Kadang-kadang kita pergi rumah buat himpunan muslimat. Kan? Kita tengok macam muslimat daripada Selangor. Dia turun, kerja muslimat di Selangor. Dia nanti pipi, dia masak-masak, dia buat lebih kurang kat 2,000, 3,000 bungkus. Dia pergi hantar kat rumah dia berjalan. Dia tanya-tanya, tapi tak apa, insya-Allah sabar dengan musibah. Ni ada rahmat Allah. Mungkin cakap-cakap sentuhan. Nampak ada cakap sentuhan. Ada 2-3 muslimat kata apa? Ada 2-3 orang ustaz, kami pipi, dia pipi, dia cakap-cakap, dia minta hajat semayang kat dia, boleh tak? Allahu Akbar. Dan bagi telekong kat dia, bagi ni kat dia. Bagi kat dia.
Ustaz tengok muslimat yang ada daripada Bubur, muslimat apa nama, cawangan daripada Selangor kan baru ni mai masuk sini. Ini amalnya, ada faham? Kita mai, kita buat kerja, pergi masuk dalam masjid, buat kerja, tugas kita bagi agama. Kita mai bagi lebih kurang. Alhamdulillah. Nampak ada. Kita duk tengok feedback daripada balik, dia ni buat cerita macam ni. Ni ustaz nak balik, ustaz nak dengar. Berita-berita yang mana 6 grup ustaz yang main ni macam-macam cerita. Ada yang pergi dengan bangsa asing, ada pergi dengan tu yang ni, nampak dia pergi. Ada lebih kurang 6 rumah bangsa asing, dia baru rumah orang Cina. Kan? Rumah orang Cina bila kita hantar, kita ingatkan orang ni semua tak suka sama kita. Tak. Kita sama orang. Dia pun kata, terima kasih. Lepas tu ajak dia pergi duduk rumah dia tak boleh keluar. Dia duduk rumah, dia takut nak pergi masjid nanti. Tak boleh, kita orang kata tak boleh masuk, ini haram, ini tak boleh. Dia pun pandai, usung dia buat main masuk. Di baru semua kan, kita ambil dia. Dia punya sangkaan takut masjid. Dia takut di masjid pasal orang dia halau dia. Takut di masjid, bawa dia usung. Kita nak duduk, dia bagi rumah dalam keadaan apa nama, ayat naik duduk macam tu. Ayat naik. Kita tengok dalam YouTube semua orang tua, kita bawa dia pergi duduk di masjid. Boleh. Rumah ni Allah ajak kat kita. Allah kata kalau rumah dia sempit, bawa datang ni. Orang perang orang tu, kita pun dengar hadis. Musuh Allah Ta'ala balik dalam perangan Uhud, ambil dia masuk dalam masjid, ikat dalam masjid Nabi kata. Inilah keadaan macam ni. Kita, siapa suruh dia masuk masjid? Ni bukan darurat. Mau ambil, mau celup lah banjir, baru tahu dia. Dia pun tengok. Janganlah dalam keadaan orang tengah sedih macam ni ustaz. Cubalah jiwa ustaz ni, cubalah jadi jiwa yang baik sikit, hati perut baik sikit. Ustaz, nama ustaz ni dia kena bagi jiwa dia kena Allah lembutlah sikit. Dalam keadaan orang kena kesedihan, kesusahan macam ni kan masalah nak cakap benda ni. Masalah tak boleh masuk, Allahu Akbar. Nak harapkan, nak tunggu hang bagi orang masuk masjid. Pasal hang lah orang duk lari masjid. Nampak tak? Tunggu dia bagi masuk masjid. Tak. Tanggungjawab kita tahu kena bawa semua orang masuk masjid. Tapi bila berlaku banjir macam ni semua, Allah husungkan orang semua senang boleh main masjid. Bila main masjid, kita pula nak halau mereka bagi tempoh 3 hari ziarah. Tu kena melingkup. Ni apa punya tarkawala, nampak tak? Kita kena ambil lah iktibar, ambil belajar lah. Bila apa-apa berlaku, ingat musibah. Satu musibah ya Allah nak didik, Allah nak ajak. Jangan langsung cakap bab politik. Stop. Bila berlaku macam ni semua, politik kita tak maaf. Nampak tak? Kita tolong. Orang akan menilai. Nampak tak? Jangan. Kita tak mau main politik. Masa tu nak tunjuk, nampak, nak ulang-ulang. Kami rakyat yang prihatin. Mau penampak kan, nampak tak? Ni semua ni ya Allah, dan cenahom dengan dos sadri dia pemain, nampak tak? Ni semua kita tak mau lah, dah faham. Mari kita sambung, nampak tak? Maka dia kata apa hadis di sini? Maka dia kata kat sini daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata pada hari peperangan Khandaq, dia kata saat sakit, sangat-sangat luka yang sangat-sangat, dia meluka tempat yang rehat, tempat sempit. Nabi pipi kat dia, Nabi kata Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan. Kita pun kata macam tu, ya Allah sembuhkanlah, sebut nama kawan tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat untuk mendirikan buat satu khemah dalam masjid aku. Nabi kata buat perkemahan untuknya di masjid supaya dapat merawat dari dekat. Supaya Nabi kata setiap kali aku semayang, aku tengok dia. Setiap kali aku semayang, orang tengok dia. Orang semayang, dia tengok dia. Ambil masa yang sat sudah. Tengok dia, merawat. Bagi orang sonok dengan dia, nampak tak? Orang sakit, dia kata kat sini, boleh tinggal di masjid dan boleh dapat rawatan dalam masjid. Ni kalau dengar macam ni, ustaz tu dengar mampu pula, gaduh pula. Hukumnya dia kata, menetapkan orang sakit, merawat orang sakit dalam masjid, hukumnya mubah, dibolehkan dalam syarak. Dibolehkan dalam syarak. Contohnya kita tengok di flat ni, kita tengok ada orang tua yang kita tengok boleh katakan 2 hari sekali dia kena pergi hospital. Susah nak tengok. Kita cari, kalau ada setengah orang baik, rumah saya ni ustaz, tak ada siapa, saya dengan ni, tak apalah dia main duduk dah sat. Tak apa duduk. Allah boleh buat macam tu, pintu hati hangpa lega. Kalau macam tu hangpa boleh buat, ya Allah, baguslah. Nampak tak? Ni semua jiwa dululah sahabat. Mana zaman lah ni ada. Sehari 2 boleh lama-lama. Bosok dah ni pun. Mingkuk, nampak?
Allah nak uji bila kita panggil orang, kita kena lapang dada. Nampak? Lapang dada sangat-sangat. Kalau kita duk tengok dia duk ulang, duk sat kena pergi hospital, saat ni pergi mana, susah nak buat turun, dia nak angkat satu macam. Apa salahnya pihak masjid bagi tempat dekat dia sat, sementara nak dapat rawatan, nak cuci dia sakit apa yang tu. Inilah Nabi ajak kat kita, peranan masjid boleh letak orang sakit ataupun orang dalam keadaan sakaratul maut. Ada hadis cerita dia tengah duk hap-hap, Nabi pergi tengok rumah dia sempit dengan keluarga dia duduk, ya Allah, dengan sempit sangat-sangat. Ada anak yang tu yang ni semua, tak ada tempat untuk dia berehat, tak ada tempat untuk dia. Maka Nabi kita pergi letak di masjid. Pergi letak di masjid. Masjid tempat letak orang sakit, kita nak rawat dia, dibenarkan dalam syarat. Ni insya-Allah bulan depan bab masjid nanti habis, kalau diizinkan Allah, kalau tidak berlaku banjir sekali lagi. Nampak tak? Nampak tak? Insya-Allah kita tengok bulan depan, kita nak tengok Nabi bila masuk masjid. Nabi kata, muka Nabi lain, kata Aisyah, muka Nabi tak seronok. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya kat Nabi, ya Rasulullah, awak muka tak seronok? Nabi tanya, yang selama ni bila masjid aku dengar suara budak-budak, hari ni tak ada budak-budak, mana ada papi? Mana ada papi? Nabi kata ke Aisyah, pergi ambil Ustaz. Nabi ambil tali, Aisyah ambil buah kurma, gantung macam coklat. Bila mereka tengok tu, mereka lari mai, nampak ada ke masjid. Nabi menjadi kesukaan bagi Nabi bila mana budak-budak masuk di masjid. Lagi satu, budak-budak duk main dalam masjid, Nabi suka. Nampak tak? Kita kalau boleh suasana masjid ni, kalau budak-budak main, jangan ada sikap yang orang tu dia tengok dia tengok pacik-pacik dia lari pun. Dia tengok muka Tok Siap, dia lari dah. Dia tengok Tok Siap mana, dia tengok jadual Tok Siap ni tak ada, tak apa dia main. Nampak tak? Dia tahu ni Tok Siap dia penyamun, dia tak main. Nampak tak? Kita jangan, Nabi ajak dekat kita dengan budak-budak di main masjid ni, kita kena ni. Jadi setiap mak bapak yang buat main anak-anak pun kena bagi tahu. Dan kalau boleh cuba dia main dengan anak dia semayang sebelah anak dia. Tak ada istilah soft untuk budak-budak, tak ada. Nampak tak? Mengaji sunnah kan? Tak ada istilah. Nanti kita bab ni main, kita perpanjangkan. Kita perpanjangkan budak duduk sebelah atau ambil ujung. Duduk setiap mak bapak buat main duduk dengan ada, okeylah. Ini kita bagi dia buat perhimpunan sendiri. Dia buat perhimpunan dia. Nampak tak? Kita serah kat dia buat perhimpunan. Bila kita bagi dia buat perhimpunan, dia berlaku macam-macam. Tapi setiap mak bapak buat main duduk sebelah-sebelah, tak ada masalah. Ini kita buat perhimpunan, kita buat soft, depa buat parlimen depa pula tak ada, depa jiwa budak-budak ni Allah bagi sejak beranak fitrah, warna dia memang hijau sepanjang. Dia jalan terus. Dia tak reti kita stop. Dia stop depan kita, dia stop balik dengan hijau. Fitrah budak-budak daripada kecil lagi dia hijau. Tapi bila main besar, dia tukar warna jahat. Daripada wallahu alam, kita sudah setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kalam Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.